Jangan tadabbur Ramadan ini dibawakan khas oleh Olive House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kita lagi dalam rancangan Tadabbur Ramadan. Kali ini kita akan membincangkan satu surah yang lazim dibaca di kalangan kita, dan pastinya apabila kita membaca, kita ingin memahami dan kemudian menghayati sehingga wujudnya rasa yang akan membuahkan sesuatu di dalam hati kita. Dan inilah saya kira mesej dalam program Tadabbur Ramadan pada kali ini. Kali ini insya-Allah kita sama-sama membaca daripada surah At-Tin. Dalam surah At-Tin saya mulakan dan mari kita sama-sama melihatnya, menghayatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وإن له من الشاهدين صدق الله العظيم. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah bersumpah demi tin, demi buah tin dan demi buah zaitun. Allah bersumpah demi bukit ataupun gunung Sina. Dan Allah bersumpah demi negeri yang aman ini, yakni Makkah Mukarramah. Sesungguhnya telah diciptakan manusia itu dengan penciptaan yang sangat baik. Kemudian dikembalikan manusia dengan penciptaan yang serendah-rendahnya. Melainkan mereka-mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, bagi mereka ganjaran yang tidak pernah putus. Apakah yang menyebabkan mereka mendustai, meragui perkara-perkara setelah datangnya keterangan tentang adanya hari kiamat? Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baru membaca, baru menterjemah, dan lepas ini insya-Allah kita cuba mentadabbur maknanya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan istiqamah dan kekal penuh dengan tasbih kepada Allah. Jumpa lagi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dan kita membaca daripada surah Tin, ya, merujuk kepada sumpah yang pertama Allah sebut dalam surah ini. Dan sebahagian daripada mufassir membawa kepada kita bahawa sumpah Allah artinya satu sumpah yang akan menyampaikan kepada kita sebuah mesej yang sangat dalam untuk kita. Sebahagian mufassir menyatakan bahawa kalimah wattini waz-zaitun, sumpah Allah kepada buah tin dan buah zaitun, itu merujuk kepada suasana yang berlaku di Baitul Maqdis. Dan apabila kita merujuk suasana Baitul Maqdis, dia merujuk kepada tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Allah bersumpah pada tanah yang mulia yang ada di Baitul Maqdis. Kemudian apabila Allah menggunakan sumpah pada ayat yang kedua, wa turi sinin, Allah bersumpah dengan Tur Saina, di mana dia merujuk kepada bumi di mana Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka Allah bersumpah dengan bumi di mana ada Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian Allah bersumpah yang terakhir, yang ketiga adalah
pada bumi Makkah Mukarramah, bumi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang, apabila sesuatu sumpah, dia mesti ada jawab sumpah. Apa tujuan Allah bersumpah? Ya, bahkan sekarang Allah bersumpah dengan semua 3 para nabi. Allah bersumpah dengan 3 tempat. Baitul Maqdis, Tur Saina dan Makkatul Mukarramah. Maka jawab sumpahnya adalah, maknanya kalau kita kata saya bersumpah, apa tujuan bersumpah? Saya tidak mencuri. Itu tujuan sumpah. Maka apabila Allah bersumpah dengan demi tin dan zaitun, demi Tur Saina dan demi bumi yang aman ini, yakni Makkah Mukarramah, tujuan sumpahnya adalah untuk Allah beritahu kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nak sumpah, Allah bersumpah tujuannya adalah nak beritahu kepada kita semua bahawa kita dicipta oleh Allah dalam penciptaan yang paling sempurna, dalam penciptaan yang paling baik, sama ada secara fizikalnya dan secara ruhnya. Maka manusia Allah ciptakan sebagai ciptaan yang sangat baik. Dan saya yakin rakan-rakan yang menonton, yang sama mentadabbur pada ayat yang keempat daripada surah At-Tin ini, akan datang perasaan syukur pada Allah. Kerana itu sebahagian daripada mufassir menyatakan bahawa tatkala kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah aku ya Allah jalan yang lurus, maka pecahan di antara maksud hidayah adalah hidayah Allah menjadikan kita sebagai insaniyah. Allah tak menjadikan kita hayawan, Allah tak jadikan kita pokok-pokok, tetapi Allah jadikan kita, hidayah Allah menjadikan kita sebagai manusia. Kerana Allah bersumpah bahawa manusia ini dicipta dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada ayat berikutnya yang pastinya merasakan dalam hati kita betapa luluh hati kita apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thumma, setelah Allah jadikan manusia itu sempurna, hebat, tetapi kemudian Allah kata radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan manusia itu kepada serendah-rendahnya. Dan maksud serendah-rendahnya adalah manusia ada yang begitu hebat ciptaan Allah, perfect dan begitu baik, tetapi asfala safilin adalah rupanya dia nanti satu masa nanti dia akan duduk dalam neraka yang serendah-rendahnya. Allahu Akbar. Amat menakutkan daripada berada pada kedudukan yang paling tinggi, daripada hero bertukar menjadi kepada zero apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thumma radadnahu asfala safilin. Tentu kita nak daripada ayat ini supaya kita dapat lepas daripada kehinaan itu, kita akan sambung untuk apa pengecualian yang telah disebutkan oleh Allah. Jadi jangan ke mana-mana sebab kita ada lagi yang kita nak tadabburkan insya-Allah. Alhamdulillah bertemu lagi, dan sebentar tadi kita baru saja mendengar betapa manusia yang begitu hebat ciptaannya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memulangkan dia ke serendah-rendah tempat dan dia merujuk kepada destinasi akhir manusia, yakni berada dalam neraka Jahannam. Maka untuk selamat, maka pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa, melainkan. Artinya golongan yang melainkan ini adalah yang tidak akan hina kemudian harinya. Siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa taala. Saya harap sambil saya sebutkan perkataan ini, yang menonton ini menyebut kalimah amin, ya. Aminkan apa yang kita katakan, sebab kalau kita tak tergolong dalam kelompok ini, kita memang berada dalam golongan asfala safilin. Maka Allah menyebutkan orang yang berkecuali daripada penghinaan itu ialah illallazina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, kata Allah. Orang yang ada keimanan dalam hatinya, orang yang penuh keimanannya, penuh keyakinannya kepada Allah, penuh keyakinannya kepada agama ini.
Kemudian bukan saja dia beriman, tetapi dia itu membuktikan keimanannya adalah dengan wa'amilus salihat. Dia adalah orang yang selama hidupnya dia melakukan amal-amal yang baik. Dan kita tahu bahawa amal baik terbagi pada dua. Yang pertama dikata baik adalah apabila kita patuh kepada apa yang Allah suruh dalam perintah-perintah wajib. Dan kemudian dianggap kita beramal soleh apabila kita memperbanyakkan amal-amal sunat. Apatah lagi kita di bulan Ramadan ini. Jadi orang yang melakukan yang wajib dan melakukan yang sunat sebanyak-banyak mungkin, dan kemudian dianggap amalus salihat adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah larang kita dalam perkara yang haram dan kita sekeras mungkin meninggalkan dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang makruh. Kita boleh lakukan dua perkara tadi, dua bentuk tadi, maka orang itu disebut sebagai orang yang beramal dengan amal-amal yang soleh. Maka apa yang kita dapat? Falahum, kata Allah. Maka bagi mereka yang beriman dan melakukan amal soleh ini, ajrun ghairu mamnun, bagi kita adalah ganjaran yang tidak ada putusnya. Artinya banyak daripada amalan yang dibuat oleh seseorang, dia menjadi satu amalan yang bukan hanya berlaku pada masa itu. Contohnya mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang membaca Quran sekarang ni, diperhati oleh anaknya, maka anaknya pada ketika itu mencontohi perbuatan tersebut. Maka tanpa mak ayah tersebut sedar, perbuatan tersebut dicontohi dan kemudian anaknya pula membaca Al-Quran, maka pahala bagi ayah dan ibu akan dapat. Kemudian si cucu pula, si anak pada si anak membaca pula Quran. Kemudian anak kepada anak, anak kepada anak. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lepaskan perbuatan baik, maka kita tanpa sedar dia menjadi ajrun ghairu mamnun. Dan balik-balik kepada peringatan daripada Allah, bagaimana mungkin seseorang itu boleh mendustakan bahawa akan datangnya hari pembalasan? Dan kita jamin dan janji, Allah menjanjikan bahawa alaisallah, bukankah Allah itu adalah hakim yang sebaik-baik dan seadil-adilnya. Justru itu apabila kita membaca surah At-Tin, maka datang kepada kita. Sebab tu kita digalakkan apabila menghabiskan, kita bersaksi kepada Allah. Bahkan kita kata pada Allah, aku juga tergolong dalam golongan yang menyaksikan. Jadi semoga semua yang kita telah lalui daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-8 boleh menghantar kita kepada merasai beratnya sumpah Allah, dan kita berpegang kepada sumpah tersebut dan kita teguh melakukan amal soleh. Semoga insya-Allah kita selamat di hari pembalasan, hari akhirat, di mana kita tidak berada dalam golongan asfal safilin, orang yang serendah-rendahnya. Semoga rancangan Tadabbur Ramadan ini memberi sesuatu bermakna dan kita mendapat manfaat. Jumpa lagi di masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan